Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sama-sama akan mempelajari tajuk sifat tawaduk. Ya, sifat tawaduk. Barangkali ada di antara pelajar yang pernah mendengar perkataan ini dan boleh jadi juga ada yang tak tahu. Apa itu tawaduk? Tawaduk ni sifatkah, rupa bentukkah, warnakah, apakah? Okey. Kita tengok ya. Tengok di sebelah skrin yang sebelah kanan ni. Sifat tawaduk. Okey. Tawaduk ini merupakan sifat. Ya, tawaduk bermaksud rendah hati. Tahu rendah hati? Rendah hati lawannya sombong, takbur, kan? Tawaduk ni rendah hati dan merupakan adab ataupun akhlak yang sangat terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kita tengok dalam surah Al-Furqan ini ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan sifat orang-orang yang tawaduk itu. Macam mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Jadi maksudnya wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Siapa dia hamba-hamba Allah itu yang baik itu? Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan haunan, rendah hati, dengan tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka. Kalau ada orang jahil menyapa mereka, apa reaksi diorang? Qalu, ibadur rahman ini, hamba-hamba Allah yang baik ini, mereka akan berkata salama, kata-kata yang mengandung keselamatan. Okey. Banyak kita lihat di zaman ini, di media sosial kah, di YouTube atau apa-apalah. Kamu tengok live stream kah, siapa-siapa streamer, kan? Ramai, tidak payah kita sebut nama siapa-siapa, yang percakapan itu ni mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau mengandung bukan keselamatan. Kita tengok. Kalau yang Ustaz tengok-tengok, lah. Kebanyakannya yang mengandung kata-kata yang tidak selamat berbanding kata-kata yang selamat. Sikit-sikit, kalau yang zaman sekarang ni, anak-anak muda kalau bercakap, hilang sudah adab dorang, hilang sudah tawaduk, hilang sudah rendah hati. Bercakap sama orang tua, bercakap sama kawan-kawan, semua mesti ada caci maki, mesti ada mencarut. Macam seolah-olah benda tu biasa sudah, macam jadi trend. Oh, jangan. Sebab kita ni orang yang beriman, orang yang Islam, mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita sepatutnya menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita. Jangan kita biasakan tren-tren, ikut tren. Oh, nampak macam majulah, macam style bercakap begitu. Oh, tidak. Style lagi orang yang bercakap lemah lembut. Tutur kata dia tidak mengandung caci maki, sikit-sikit memaki. Jangan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam surah Qaf. Allah Subhanahu wa taala bilang, tiada satu perkataan pun yang kamu ucapkan melainkan dicatat oleh raqibun atid, malaikat yang sentiasa mencatat kiri kanan ni. Walaupun kata-kata kamu tu biasa aja kamu rasa, tapi apa, mencaci maki kan. Lah kau ini, itu pun kau tidak tahu kah? Padahal boleh je bilang, itu pun kau tidak tahu, kenapa mesti mau tambah yang depan tu yang tut tu kan. Dia lupa deh. Beriman, sepatutnya kita ni kalau beriman ada malaikat yang mencatat kita punya setiap tutur kata, kita akan lebih berhati-hati. Macam ada sidang media ke press conference kan. Wartawan semua menulis semua yang dia cakap. Yang bercakap tu dia jaga semua tutur kata dia, sebab dia tahu kena catat. Kita tahu kita ni kena catat kata-kata kita oleh malaikat. Dan sepatutnya kita berhati-hati. Jangan jadikan tren cakap yang merapu-rapu, cakap yang tidak bagus, okey? Terutama kamu semualah, anak murid ustaz dan ustaz juga. Sebab kita ni belajar di sekolah pendidikan Islam kan. Okey. Jadi ini ciri-ciri orang yang rendah hati. Berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Bukan, kan mendongak ke atas, rasa dia lah yang paling best di sekolah. Jangan. Kita mesti rasa ada yang lagi baik daripada kita. Okey. Orang yang rendah hati ini nanti kita tengok apa kelebihan dia. Okey. Seterusnya, ciri-ciri sifat tawadhu. Apa dia ciri-ciri orang yang rendah hati ini? Ada ciri-ciri kita boleh tengok. Pertama sekali, dia jauh daripada sifat sombong. Sudah semestinya lah. Macam mana orang yang sombong tu rendah hati? Tak boleh. Dalam masa yang sama dia sombong dan rendah hati. Tak mungkin. Okay. Kemudian bersederhana dalam semua perkara, makan minum, berpakaian, kenderaan, berkata-kata. Bersederhana ni bukanlah maksud dia kena miskin, bukan. Makan minum, bukanlah kena makan tulang, makan, tidak. Maksud dia tiadalah yang makan berlebih-lebih sampai tidak habis. Kasih gambar kan. Gambar, banyak sangat duit. Order satu kambing satu orang, contohlah. Jangan begitu, confirm dah habis kan. Itu nama dia berlebih-lebihan. Yang dianjurkan orang yang tawaduk tu dia bersederhana. Okey, makan yang dia yakin boleh habis, cukup kan. Berpakaian pun, berkenderaan. Bukanlah kalau kamu tengok ada orang yang pakai kereta mewah ni dia tidak tawaduk, bukan. Dia ada kereta mahal ke apakah, dia tetap menghormati orang lain. Bukanlah dia pakai kereta BMW dan nampak orang pakai kancil, terus dia, kenapa ni kancil tu sebelah aku ni tidak satu taraf. Itu bukan tawaduk tu, okey? Orang tawaduk dia tidak begitu. Berkata-kata pun, berkata-kata orang tawaduk ni kita boleh tahu cara dia berkata-kata. Kadang-kadang orang yang tawaduk ni lebih banyak diam daripada berkata-kata. Okey. Seterusnya yang ketiga, bersikap lembut dan menjauhi sikap rakus. Bersikap lembut dan menjauhi sikap rakus. Lemah lembut je tegur orang, lemah lembut. Dia, "Woi, sini kau." Itu orang yang sombong kah orang yang tawaduk? Orang yang sombong. Sebab dia rasa dia lagi hebatlah daripada orang lain. Adakah kita rasa kita panggil orang yang lagi hebat daripada kita macam tu? Adakah kita panggil siapa yang lagi hebat daripada kita? Contoh,
Ibu kita kah, pernah kita panggil ibu kita betul, hoi hoi, begitu tidak kan? Macam panggil apa binatang je. Jadi orang tawaduk ni semua manusia yang ada atas muka bumi, bahkan haiwan pun dia berlemah lembut dengan semua yang ada. Tidak berkasar menghina orang lain. Ya, jangan berkasar menghina orang lain. Sebab kita tidak tahu di atas muka bumi Allah ni siapa dia orang yang Allah redha, siapa dia orang yang Allah murka. Boleh jadi orang yang kamu hina tu orang yang Allah redha. Dia tu boleh jadi di sana nanti dia tu yang ahli syurga. Jangan kamu menghina-hina orang lain. Di dunia bolehlah hina-hina, di sana nanti tiada tempat ketiga. Yang ada syurga sama neraka aja. Boleh jadi orang yang kamu hina tu orang ahli syurga. Mana mau tapuk muka kamu tu. Oke? Pandang semua orang lagi baik dari kita. Tidak berbuat kerosakan di muka bumi. Sebab apa yang ada di muka bumi ni semuanya amanah Allah. Jangan suka-suka mau kasih rosak. Okey, tidak bersenang-lenang dengan kehidupan duniawi. Bukanlah tidak boleh. Sebab dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah bekalan untuk kamu hidup di akhirat nanti. Banyakkan beribadah, jangan caci maki orang, jangan bikin sakit hati orang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi bahagian kamu di dunia ni jangan kamu lupa juga. Dia adalah berzikir 24 jam, kan, pegang tasbih di masjid, bilang, masuk kelas. Aku ini mengejar akhirat. Bukan begitu. Ada waktu-waktu dia, ada waktu-waktu solat. Zikir. Tapi yang duniawi ini jangan lupa juga pergi masuk kelas. Yang kerja pergi kerja, begitu. Cuma jangan bersenang-lenang. Maksud dia jangan pandang dunia ni dengan pandangan keagungan. Jangan kereta dia tu, ni aku akan berusaha untuk mengejar kereta itu sampai dia kerja betul-betul tinggal solat apa semua. Maksud dia bersenang-lenang dengan kehidupan duniawi. Boleh faham? Okey. Seterusnya, bersifat pemaaf dan sentiasa mengucapkan perkataan yang baik. Bila orang melontarkan ucapan yang buruk, dia tidak membalas dengan ucapan yang sama tapi memaafkan. Ini yang banyak nih dalam kelas pun kan. Susah betul mau maafkan orang lain. Apa kau ni? Tut, kan? Jadi A cakap sama si B begitu, B pun balas balik. Kau yang tut, aku ni begini. Dia balas-balas. Bukan begitu akhlak yang Nabi SAW ajarkan. Nabi itu dibaling sama batu. Kita ni dibaling sama kata-kata aja pun sudah marah. Nabi maafkan. Dibaling mau berdakwah di bumi Taif, kena baling batu sampai berdarah. Pipi Nabi yang mulia itu menitis darah sampai malaikat Jibril datang bawa dua malaikat yang menjaga gunung di Taif tu. Wahai Rasulullah, ni ada dua malaikat yang menjaga gunung datang mau menghadap engkau. Datang malaikat tu bilang, wahai Rasulullah, kami malaikat yang menjaga gunung di Taif ni. Kalau engkau mau, kami hempapkan penduduk yang baling kau batu itu dengan gunung. Engkau cakap je, kami akan terus. Sebab malaikat ni rasa marah betul tengok penduduk Taif tu mengusir Nabi dengan cara demikian yang tidak layak. Geram. Tapi apa bilang Nabi? Nampak tawaduk, pemaaf. Nabi bilang, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah
hidayah kepada kaumku yang di Taif itu, sesungguhnya mereka itu tidak tahu, sebab tu dorang baling batu, sebab dorang tidak tahu. Kalau kita, kalau orang yang lemparkan kita kata-kata buruk, jangan kita balas. Jangan kita balas. Sebab Imam Syafi'i bilang, kamu tahu kayu gaharu kah? Kayu gaharu ni kalau kita bakar, dia jadi wangi. Kayu gaharu. Kalau pernah dengarlah, di kamu search. Kayu gaharu. Kalau dibakar lebih wangi. Sama juga manusia ni, kalau dia tidak kena hina, tidak kena kutuk, tidak kena apa-apa, tidak nampak wangi dia tu. Jadi bila dia dihina, dikutuk, dizalimi, dia sabar, dia tunjukkan akhlak yang baik. Ketika dia dibakar tu, baru nampak wangi dia. Dia ni, aku cakap begini pun dia sabar je, nampak wangi dia. Yang memaki tu terus busuk. Tapi kalau dibakar, dia pun membakar balik, dia bukan gaharu, dia pun sama-sama busuk juga. Keluar yang busuk. Kalau yang orang maki, dimaki balik. Okey, kan tu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok contoh tawaduknya kita punya idola Nabi SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Nabi orang yang paling tawaduk di atas muka bumi ni. Allah SWT berfirman, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Muhammad, rendahkan sayapmu. Nabi Muhammad ada sayap kah? Tiada. Maksud dia, kalau burung kan, dia mau menaungi, dia mau turun ke bawah, dia akan rendahkan sayap dia kalau dia mau turun. Liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikut engkau di kalangan orang yang beriman. Maksud dia itu sastra dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran Allah bilang, rendahkanlah sayapmu. Maksud dia, tawaduklah engkau kepada pengikutmu yang beriman, wahai Muhammad. Nabi orang yang paling mulia, tapi Nabi disuruh untuk tawaduk kepada pengikutnya. Okey. Apa contoh tawaduknya Rasulullah? Tadi Ustaz bawa cerita yang Nabi dihalau di Taif. Apa lagi? Baginda Rasulullah SAW sendiri menguruskan kerja rumah. Perah susu kambing, tampal kasut, jahit baju, makan bersama pembantu rumah. Ini semua contoh sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni susah sudah mau cari suami yang pandai menjahit kan. Termasuklah Ustaz sendiri tak pandai menjahit. Rasulullah pandai semua. Memang Rasulullah lah yang paling patut kita jadikan idola. Paling sweet bersama ahli keluarga. Bahkan bersama pembantu rumah pun dia ajak makan sekali. Sekarang kan kalau kita tengok di drama-drama ke apakah kan di TV, kalau yang mem ke ataupun tuan rumah tu, mana ada dia mau makan satu kali dengan bibi dia. Mesti bibi dia hidang makanan, terus bibi dia disuruh makan di dapur. Rasulullah tidak begitu. Semuanya manusia, semuanya Rasulullah hormati. Kemudian Rasulullah membeli barang keperluan rumah tangga sendiri. Rasulullah sendiri yang beli barang. Okey, memberi salam terlebih dahulu kepada tetamunya. Sebab itu orang yang memulakan beri salam ini dialah yang lebih afdal. Sebab hukum beri salam ini sunnah. Adapun jawab salam itu wajib. Kan? Ya, orang yang duluan bagi salam tu dia yang lebih, orang bilang dia yang lebih tawaduk. Dia tidak malu kan. Kita kalau berselisih sama orang, malunya mau tegur, malu kan. Kalau orang yang tawaduk ni, dia duluan yang bagi salam. Okey. Dia Nabi bilang kemudian seterusnya bersalam dengan sesiapa saja sama ada kaya atau miskin. Nabi SAW
Bukan macam orang-orang, walaupun Rasulullah itu sebaik-baik manusia, lebih baik daripada mana-mana raja, mana-mana menteri di atas muka bumi ini. Manusia paling agung yang Allah SWT ciptakan. Tapi bersalam sama bukan orang VIP je dia mau salam, tapi orang-orang yang miskin pun Nabi dekati, Nabi bersalam, Nabi berbual-bual baik sama dia orang. Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan sesiapa saja. Bukan yang kaya Nabi pergi, yang miskin Nabi tidak pergi. Kenduri orang miskin, mangkali tiada makan nih kan. Tidak pergi. Oh, Rasulullah bukan begitu. Miskin kah, kaya kah, Rasulullah pergi semua. Kemudian menerima apa saja hidangan yang disajikan. Rasulullah SAW itu tidak pernah, ini ja kau masak. Bilang sama istri, nanti ada begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lepas pagi ya, lepas Rasulullah solat duha di masjid, balik rumah tu tanya sama istri dia, wahai Aisyah, ada apa-apa yang boleh kita makan ni hari? Kalau Siti Aisyah bilang, tiada ya Rasulullah. Oh, enggak apa, kalau macam tu hari ini aku puasa. Tiada. Tiada? Kau ini tidak pandai cari makan? Tiada begitu. Tawadu Rasulullah. Oh, enggak apa, kalau macam tu aku puasa. Kalau ada makanan, Nabi makanlah. Apa yang ada tu? Ada susu, Nabi makan susu. Kalau Nabi minum susu. Kalau kurma aja lah. Allah, dulu ada cerita sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah ni dia ahli sufah. Ahli sufah ni orang yang duduk di sekitar Masjid Nabawi, Masjid Nabi tu. Ada dalam 70 hingga ke 300 orang lah. 70 hingga ke 300 orang. Orang yang begitu. Tiada rumah, jadi duduk di masjid. Ya, Abu Hurairah ni, Sayyidina Abu Hurairah ni satu hari dia lapar sangat, lapar yang sangat-sangat. Jadi dia mau minta tu malu. Kan macam kita. Steady je minta sikit. Nak tahu malu kan. Sayyidina Abu Hurairah tu malu mau minta. Jadi dia harap ada orang undang dia pergi rumah dia, minum kah, makan kah, supaya dia boleh hilangkan rasa lapar dia yang teramat-amat lapar. Jadi cara dia macam mana? Dia mau tanya soalan sama sahabat. Tanya pasal ayat Quran ni apa maksud dia ya? Apa maksud ayat Quran yang ini? Supaya bila dia tanya tu ada sahabat yang bilang, oh maksud dia beginilah, jomlah pergi rumah kita bincang. Begitu. Jadi habis solat tu dia pun tanya sahabat, ada dia tanya Sayyidina Abu Bakar, jawab soalan dia, balik. Sayyidina Umar jawab soalan dia, balik. Datang Rasulullah SAW, dia pun tanya soalan tu, Rasulullah tahu sudah. Saya bilang, bukan dia tahu kah sudah jawapan dia ni? Rasulullah tahu. Rasulullah bilang, okey jom pergi rumah. Rasulullah tahu yang Sayyidina Abu Hurairah ni tanya bukan sebab dia mau tahu jawapan, tapi sebab dia lapar. Rasulullah SAW tahu. Dia ajak pergi rumah. Tanya istri Rasulullah tanya. Rasulullah tanya sama istri, adakah apa-apa yang mau dihidang? Bilang istri Nabi, di rumah Nabi ada apa? Ada banyak makanan kah? Tiada. Walaupun Nabi itu sebaik-baik manusia. Istri Nabi bilang, tiada apa-apa wahai Rasulullah, yang ada cuma ada semangkuk susu yang ada orang hadiahkan tadi pagi. Oh, Sayyidina Abu Hurairah di sebelah, alhamdulillah ada susu, bolehlah minum untuk kasih hilang laparku ni, bagi reda rasa di perutku ni. Bila Nabi SAW, Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, pergi panggil ahli sufah, semua datang. Sayyidina Abu Hurairah, panggil semua ahli sufah? Habislah susu tu satu mangkuk je. Ahli sufah waktu tu
Waktu tuh yang hari tuh ada 80 orang. 80 orang makan minum satu mangkuk susu tuh habislah bilang. Dalam hatilah Sayyidina Abu Hurairah. Aduh, aku datang sini mau kasih hilang lapar, Rasulullah suruh panggil ahli sufah semua 80 orang pula. Tapi taat sama Nabi. Panggil 80 orang tuh semua datang di rumah Rasulullah. Rasulullah bilang, wahai Abu Hurairah, panggil 10 orang, 10 orang masuk di rumah. 10, lepas 10, 10, lepas 10, 10 begitu. Ini masuk 10 orang. Sayyidina Abu Hurairah duduk di sebelah Rasulullah. Rasulullah kasih minum dengan tengok tawaduk ya, rendah hati. Rasulullah suapkan tu susu di mulut sahabat ahli sufah tu 10 orang. Orang yang pertama minum. Orang yang pertama minum, lepas tu orang kedua minum. Satu mangkuk susu. Kan? Abu Hurairah tengok itu susu dia tu ndak berkurang. Susu dia tu ndak berkurang. Dia tengok. Sampai orang yang ke-10 itu mangkuk susu tu, dia punya paras susu tu masih di paras yang sama. Sayyidina Abu Hurairah tengok, oh ajib. Dia bilang, ajaibnya. Bilang, wah ada. Terus dia dalam hati bilang, wah ada harapan ya aku mau minum. Masuk lagi 10, masuk lagi 10. Sampai habis sudah 80 orang. Bilang Rasulullah, wahai Abu Hurairah, sekarang tinggal aku sama kau aja. Rasulullah bilang, ishrab, minumlah. Sayyidina Abu Hurairah bilang, tidak Rasulullah, ishrab anta, engkau minum wahai Rasulullah. Tengok apa ayat Nabi ya, tawaduk. Nabi bilang, saqil qaum akhiruhum syurban. Nabi bilang, tidak, tuan rumah mesti yang last minum. Kau duluan minum. Tawaduk. Kalau kita, marilah. Kan lapar sudah nih. Enggak. Sayyidina Abu Hurairah pun minum. Tetamu kan minum. Sudah. Nah, Rasulullah minum. Rasulullah bilang, minum, isyrab, minum lagi. Siap tahu yang Sayyidina Abu Hurairah ni lapar, betul-betul lapar. Sayyidina Abu Hurairah pun ambil minum lagi. Dikasih lagi sama Rasulullah. Rasulullah bilang, minum. Minum. Sayyidina Abu Hurairah minum sampailah khalas. Habis kenyang sudah. Bila Sayyidina Abu Hurairah tiada sudah macam darah yang mengalir di badanku ni semua susu sudah. Sudah penuh betul sudah sama susu. Rasulullah pun ketawa, Rasulullah pun ambil minum, barulah tu susu habis. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tawaduknya Rasulullah SAW panggil semua orang-orang yang miskin. Makan sekali jamu durang. Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi SAW idola ya. Seorang yang pemurah dan tidak membazir. Rasulullah SAW memang orang yang sangat pemurah. Sangat pemurah. Banyaklah cerita tentang pemurahnya Nabi SAW. Sahabat menggambarkan Nabi kalau bulan Ramadan tu sangat-sangat pemurah. Ibarat angin yang berlalu. Kan angin kan kalau dia limpas, mana ada dia pilih-pilih orang kan. Semua dapat angin. Oke. Kenapa? Apa lebihnya? Apa kelebihan sifat tawaduk ni? Pertama sekali, mestilah dikasihi oleh Allah dan Rasul. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Rasul pun tidak suka orang yang sombong. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah SWT tidak suka orang-orang yang sombong. Okay? Disukai oleh orang ramai. Ya? Kita suka ke berkawan sama orang yang sombong? Siapa kau ni pakai Android, iPhone lah bah, kan? Kita ni tembirang jadi orang ni, malas betul mulayan, kan? Tapi kalau orang yang tawaduk ni, canggih, ataupun dia tiada lah tembirang. Kalau contohlah apa ya kamu, anak-anak muda ni, main game kan, main game, dia bilang, aku ndak pro ya, kan lah.
jangan risau. Aku jaga kau nih. Kita lagi suka sama orang yang rendah hati kan sama orang yang temberang. Mestilah lagi suka orang yang rendah hati kan. Mengelakkan wujudnya rasa sombong, riak dalam hati. Ya orang yang tawaduk ni terhindar daripada riak. Tahu riak, dia buat sesuatu supaya orang lain pandang. Ndak, orang yang tawaduk bukan begitu. Individu yang pemaaf. Supaya kita ni jadi lebih pemaaf. Sebab kita rasa diri kita ni lagi rendah daripada orang lain kan. Jadi orang ni lagi lebih daripada aku. Orang ni lagi banyak pahala daripada aku. Aku maafkanlah dia. Mudah-mudahan nanti dia yang tarik aku masuk syurga. Begitu. Oke, kalau tidak bersikap tawaduk pula macam mana? Apa akibat dia? Sombong, lawannya lah tadi. Dia akan jadi sombong, jadi tamak, suka membazir, suka buat perkara yang diharamkan. Sebab dia rasa dia yang paling 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 best lah di muka bumi ni. Sampai dia lupa diri, dia lupa dia ada Tuhan yang sentiasa memerhatikan dia. Rasa tiada lah dosa-dosa ni apalah. Begitu. Sampai rasa begitu kalau tidak tawaduk. Sombong yang sampai begitu. Sombong sama Allah. Waliyazubillah, janganlah ada yang di sini ada penyakit begitu, jangan. Allah murka. Kalau Allah murka nanti di hari kiamat, siapa lagi mau tolong kita? Siapa lagi mau tolong kita? Allah bersikap kasar dan menghina orang lain. Orang yang tidak tawaduk ni cakap pun kasar sama orang lain, hina orang lain. Jangan begitu. Cakap lemah lembut. Jangan hina orang lain walaupun kita dihina. Ya, itu yang Nabi ajarkan. Suka melakukan kerosakan. Baik, habis sudah pembelajaran pada hari ini. Ustaz harapkan semua pelajar dapat mengambil faedah daripada tajuk kita pada hari ini dan cuba praktikkan jadi orang yang tawaduk dengan ibu bapa, lebih-lebih lagi lah dengan tawaduk dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik. Ya, sebarkan kebaikan di muka bumi. Tengok macam Ustaz Abid Liu tu, tak kira bangsa, agama, semua pun dia tolong, semua pun dia cakap bagus-bagus. Walaupun dulu ada pernah kes dia dihina, dikutuk oleh ustaz lain juga. Tengok ustaz yang mengutuk dia tu kan. Kalau dia ustaz yang tawaduk, dia tak akan cakap begitu. Tapi Ustaz Abid Liu tiada hina dia balik ke apakah. Tiada mention pun nama ustaz tu. Tawaduk je kan. Contohilah sifat orang-orang yang tawaduk begitu ya. Okay. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Wassalamualaikum. Ustaz, mohon maaf kalau ada kata-kata Ustaz yang menyinggung perasaan kamu. Itu saja. Selamat berehatlah.